contoh borang ujian memarkir sisi ataupun parking sisi. Okey, baik, sekarang ini contoh borang ujian memarkir sisi ataupun parking sisi. Daripada dia ada keseluruhan ada 13 perkara yang dalam merangkumi perkara-perkara dalam ujian parkir sisi ataupun set parking. Cuba kita tengok ni M daripada 9 hingga ke 13. M ni adalah kesalahan mandatory ataupun GSM, gagal serta-merta. Sekiranya pegawai penguji tik 1 ni dalam ni, tik 1 je cukup, calon dah digagalkan. Sebab melanggar kesalahan-kesalahan mandatory ni. 9, 10, 11, 12, 13. 12, 13. Jadi kesalahan mandatory ni nampak ni, tidak melanggar atau menyentuh garisan. Garisan-garisan yang ada tu lah. Tidak termasuk garisan putus-putus. Maksud yang dimaksud ni garisan melanggar atau menyentuh garisan. Ni garisan yang lurus. Garisan lurus tepi divider tu. Garisan putih. Dan juga garisan yang tengah. Perasan tak garisan tengah tadi? Yang selalu. Sempadan kiri dan kanan tu. Okay. Kemudian benteng. Perasan ada benteng divider? Semasa melakukan pergerakan. Bila kita nak masuk je lorong tu, itu dah dikira pergerakan lah. Okay. Nombor 10, memastikan keseluruhan badan motorkar berada di dalam petak. Jadi keseluruhan badan motorkar, termasuklah side mirror dia, termasuklah roda dia, berada dalam kotak. Ini petak. Kalau sekiranya side mirror dia contoh, side mirror dia duduk betul-betul dekat atas garisan, sama ada garisan putus-putus ataupun garisan lurus, dia duduk betul-betul atas garisan tu, maknanya kenderaan tak berada dalam petak. Sebab ada lagi komponen yang tersangkut dekat garisan tu. Itu tak boleh lah. Jadi kira gagal juga. Kira nombor 10. Badan motorkar tidak menjulur keluar semasa masuk atau keluar petak. Masa kita nak masuk, parking tu, badan motorkar ataupun bumper dia menjulur kena garisan. Itu kira dah menjulur keluar lah. Itu tak boleh lah. Sama ada masuk ataupun nak keluar daripada petak parking. Kemudian melakukan pergerakan masuk dan keluar petak dalam masa 5 minit. Kalau betul-betul buat, tak sampai 5 minit. Dalam 3 minit macam tu. Itu kalau kita buat dengan tenang lah. Mengikut tanda dan pastikan tanda tu tepat, pasti dia calon boleh buat dengan tepat dalam masa 3 minit je. Tapi tempoh yang dia bagi ni, masa yang dia bagi dalam 5 minit. Lama tu. Dan akhir sekali tidak terlibat kemalangan. Okay, itu kesalahan mandatory daripada 9 hingga 13 untuk ujian parkir sisi. Okey. Nombor 1 hingga nombor 8 ni, sekiranya calon melakukan kesalahan dalam ni, itu cuma ditolak 1 markah ataupun ditolak mata demerit 1 markah, setiap 1 kotak, setiap 1 kesalahan. Okay. Melakukan rutin sebelum memandu, RSM tahu kan?
Itu pun jika bertukar kenderaan. Tapi jarang sangat berlaku pertukaran kenderaan. Ceklah buat RSM semua tu. Okay. Melakukan rutin selamat memandu, iaitu CITO. Tahu kan CITO? CITO, kita lihat cermin setiap kali nak masuk simpang apa semua tu. Bagi isyarat-isyarat dia, T, toleh dan O olah gerak. Menggunakan gear yang sesuai bagi melakukan pergerakan. Dia tak kata salah kalau menggunakan salah gear. Dia cuma tolak satu markah. Calon nak guna gear 2 pun boleh, tak ada masalah. Dia cuma tolak satu markah. Jadi gear yang sesuai dia gear 1 untuk mula pergerakan. Nombor 4, memastikan motorkar mengundur secara berterusan. Itu kalau kita nak dapat markah penuh. Tadi kita buat berhenti-berhenti, kan? Berhenti-berhenti dan mengikut tanda panduan. Tester dia tak kisah sama ada calon tu nak ikut panduan ke ataupun tidak, ada kemahiran sendiri, tak ada masalah. Yang penting tidak melanggar ni kesalahan-kesalahan mandatory tadilah. Tester dia tak ada ambil tahu calon nak ikut tanda bulan ke, nak ikut tanda matahari ke. Dia tak kisah. Yang penting kita buat mengikut syarat kehendak ni. Okay. Nombor 5, mengimplementasikan teknik yang betul bagi pegangan dan pusingan steering. Ni jangan ketara sangat kita putar steering sebelah tangan. Kadang ada juga calon yang putar steering sebelah tangan aja. Pernah tengok tak orang mandu dia putar steering sebelah tangan je? Ada. Kalau boleh, biar kedua-dua tangan tu ada dekat steering. Kalau nak bersilang tangan pun tak ada masalah. Dia akan tolak satu markah je, nampak ni. Steering, nampak. Ni calon ni dia tolak satu cara pegangan steering, nampak kan? Betul? Okey. Ni dia tolak satu markah lagi sebab tidak berterusan. Tak ada masalah, cuma mata demerit saja. Kan? Sebab kita buat ikut tanda-tanda tadi kan. Kalau ada kemahiran kita nak buat secara berterusan pun tak ada masalah. Kemudian ni nombor 6, mengamalkan pemecut cekaman. Pemecut cekam. Pemecut ni minyak lah. Mengamal pedal minyak. Ni pedal minyak. Cekam ni clutch, sehingga menyebabkan matinya enjin. Kalau sekiranya calon mati enjin waktu nak buat side parking, itu bukan gagal. Itu masih lagi dia cuma tolak satu markah mata demerit. Kemudian nombor 7, motorkar meletakkan motorkar pada kedudukan selari dengan petak. Selari ni maknanya kereta dalam petak parking tu dia lurus, cantik, tepat. Tepat dia duduk lurus, dia tak ada sengit. Ni petak parking contoh. Kereta tu sengit. Sengit walaupun dalam petak, itu belum digagalkan, kecuali ada komponen yang duduknya di luar kotak. Jelas nombor berapa tadi? 8, mengangkat tangan horn setelah puas hati meletakkan motorkar di dalam petak parking. Itu kesalahan mandatory. Kadang ada juga calon yang tanya, cikgu kalau tak horn gagal ke? Tak. Nampak ni? Ni borang ujian. Jelas nampak tu. Dia tak ada M. Bukan kesalahan mandatory. Dia cuma tolak satu markah. Kalau kita masuk angkat tangan je, kemudian tester nampak kita angkat tangan, tu menandakan kita dah setuju. Walaupun kita tak horn. Jelas ni apa ni? Rosaida? Jelas. Okey, Rosaida. Rosida. Oh, salah nama Okey, ni contoh borang ujian lah. Okey, yang tadi kita buat set parking tadi Okey, Rosida ada apa-apa nak tanya?
Macam kita dah parking masa kita test, cermin sisi tu kita boleh turunkan ke? Okey. Hari test, kedua-dua tingkap kiri dan kanan tu buka. Sebab senang kita nak dengar suara-suara petugas ataupun suara-suara tester ataupun kita nak komunikasi dengan petugas. Jadi kena buka lah tingkap kiri dan kanan. Jadi tak ada masalah waktu ujian. Ada juga calon tanya, cikgu boleh tak turunkan cermin? Memang boleh, tak ada masalah. Setakat kita nak buka tingkap, turunkan, lipatkan cermin tu ataupun kita gunakan mengubah, laraskan cermin sisi tu, tak ada masalah. Nak keluarkan kepala ikut tingkap pun boleh, tapi jangan satu badan keluar. Itu tak boleh lah. Intai sekadar mengintai tu tak ada masalah. Tapi jangan buka pintu, buka tali pinggang untuk keluar daripada kereta, nak dapatkan ataupun nak melihat keadaan kereta di dalam petak parking itu tak boleh. Itu dikira gagal ujian. Sedangkan tak pakai tali pinggang dalam litar pun, ujian dalam litar boleh digagalkan, apatah lagi kita keluar daripada kereta. Melainkan dengan arahan. Sekiranya dengan arahan petugas ataupun penguji, itu kita boleh keluar dari kereta. Selagi dia tak bagi arahan, apa-apa arahan, kita sekadar boleh buat macam tadi je. Sama ada nak laraskan cermin ataupun nak melihat dudukan kereta melalui tingkap. Itu aja. Lagi? Okey.